فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون حق التقوى واستمسكوا بالعروة الوثقى واعلموا أن الجنة أعدها الرحمن لمن اتقى. Syekh Hafizahullah memulai dengan muqaddimah yang biasa khutbatul hajah yang biasa dibaca dan kita dengar untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada nabinya, serta belum menyebutkan 3 ayat yang biasa Nabi sebutkan. Setelah itu beliau berkata, fattaqullah ayyuhal mu'minun. Bertakwalah kepada Allah, wahai sekalian hamba Allah yang beriman. Dengan sebenar-benarnya takwa dan berpegang teguhlah dengan Islam. Berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat. Dan ketahuilah bahwasannya surga itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman mempersiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. أيها الإخوة المباركون، ما أسرع مرور الليالي ومضي الأيام وانقضاء الأوقات وذهاب الأعوام. بعد أيام يسيرة سيدخل علينا ضيف كريم، ألا وهو شهر رمضان المبارك. وما أسرع انقضاء أيامه فإنها تنقضي وتنتهي كلمح البصر، وفي ذلك عبرة لمن تفكر في سرعة مضي الأعمار والأزمان. Wahai saudara-saudaraku yang diberkahi, betapa cepatnya berlalunya hari-hari. Betapa cepatnya berlalunya waktu dan betapa cepatnya berlalunya tahun. Setelah beberapa hari dari hari ini akan masuk kepada kita tamu yang sangat mulia, yaitu ketahuilah itu adalah bulan Ramadan yang diberkahi. Dan betapa cepatnya akan berlalu hari-harinya itu. Sesungguhnya dia akan selesai dan berakhir.
seperti kedipan mata. Dan padanya tentunya terdapat ibrah, pelajaran. Itu dengan berlalunya hari-hari di bulan Ramadan itu terdapat pelajaran bagi yang berpikir. Dengan cepatnya berlalunya hari-hari dan selesainya seperti kedipan mata tadi, itu menunjukkan cepatnya berlalu dari umur kita dan waktu kita. ولقد كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان سلفنا الصالح يهتمون بهذا الشهر اهتماما بالغا ويحرصون على ساعاته الثمينة أشد الحرص في شتى الطاعات والقربات. Kemudian kata beliau, sungguh para pendahulu kita, salafus soleh, mereka yaitu para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat, mereka sangat perhatian terhadap bulan ini. Mereka sangat perhatian terhadap bulan ini dengan perhatian yang sangat tinggi. Mereka sangat bersemangat di waktu-waktunya yang berharga. Mereka sangat bersemangat dalam melakukan berbagai macam ketaatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. ألا وإن من أحوالهم ومظاهر استغلالهم لهذا الشهر المبارك ما سنذكره في مجلسنا في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله خيرها وخير ما فيها ونعوذ به من شرها وشر ما فيها. فمن هذه الأحوال العظيمة والمظاهر الجليلة التي كان عليها سلفنا الصالح حرصهم على قراءة القرآن، فقد كانوا في هذا الشهر العظيم أكثر ما يكثرون من قراءة كلام رب العالمين. وسنذكر على مسامعكم بعضا من هذه الأمثلة العظيمة. Ketahuilah bahwa di antara keadaan salaf dan yang nampak dari kesibukan dan penggunaan mereka terhadap bulan ini, apa yang kita akan sebutkan di majelis kita ini, di malam ini, malam yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikannya, dan yang kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan keburukannya. Di antara keadaan mereka di bulan ini adalah mereka sangat semangat untuk membaca Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak membaca Al-Quran, dan kita akan menyebutkan beberapa contoh dari mereka di pertemuan kita kali ini. فهذا الأسود بن يزيد رضي الله عنه يروى عنه أنه كان يعكف على القرآن، يظل في سائر يومه وليلته يعكف على القرآن في رمضان حتى يختمه كل ليلتين، في كل ليلتين يختم ختمة من القرآن، فيختم في الشهر 15 ختمة، 15 ختمة. وكذلك كان يعمل سعيد بن جبير رحمه الله ورحم جميع سلفنا الصالح. Sebagai contoh adalah Al-Aswad ibn Yazid.
radhiyallahu taala an diriwayatkan bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu di bulan Ramadan beliau duduk di hadapan Quran. Dia di hari dan malamnya di hadapan Quran di bulan Ramadan sampai belum mengkhatamkan Quran setiap 2 malam. Belum khatamkan Quran setiap 2 malam. Berarti kata Syekh, dia tamatkan Quran dalam 1 bulan Ramadan 15 kali. 15 kali dia tamatkan Quran. Demikian pula yang dilakukan oleh Sa'id Ibn Jubair. Sama. Dia khatamkan Quran setiap 2 hari. Setiap 2 hari. وكان قتادة ابن دعامة السدوسي المفسر محدث المعروف وقد كان أعمى رحمه الله فكان يختم القرآن في سائر سنته في 7 أيام. كان يختم القرآن في سائر سنته في 7 من الأيام فإذا أقبل رمضان ختم في كل 3 فإذا جاء العشر الأخير من رمضان ختم كل ليلة ختم القرآن في كل ليلة من ليالي العشر. Adalah kata beliau lebih daripada itu Qatadah As-Sadusi Al-Mufassir Al-Muhaddits, beliau lelaki yang buta. Beliau buta. Tapi belum menamatkan Al-Quran di sepanjang tahun, setiap bulan itu 7 kali dalam setiap bulan. Itu selain Ramadan. Tapi kalau datang Ramadan, beliau tamatkan setiap 3 kali, 3 hari. Kalau tadi dalam sebulan 7 kali. Kalau datang Ramadan, maka setiap 3 hari 1 kali tamat. Itu awal Ramadan. Tapi kalau datang 10 terakhir, maka setiap hari 1 kali tamat. Kalau datang 10 terakhir, setiap hari 1 kali tamat. وهذا الإمام مالك بن أنس الفقيه المحدث إمام دار الهجرة إمام المدينة النبوية كان إذا دخل عليه رمضان يقبل على تلاوة القرآن من المصحف، يقبل على تلاوة القرآن نظرا من المصحف، لأن النظر في المصحف عبادة، ويترك كل شيء، يترك كل شيء في رمضان، يترك جميع الشواغل يقبل على القرآن فحسب، حتى إنه ليترك مدارسة الحديث. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر القرآن، فيقبل في هذا الشهر على القرآن ويترك ما سوى ذلك. Ini kata beliau berikutnya, contohnya adalah Imam Malik Ibn Anas Al-Faqih, ahli fikih, muhaddits, imamnya negeri hijrah, imamnya Madinah. Beliau kalau masuk bulan Ramadan, maka beliau hanya menyibukkan, menghadapkan dirinya untuk membaca Al-Quran dari mushaf. Bukan dari hafalan, dari mushaf. Kenapa? Karena melihat ke Quran itu ibadah. Melihat ke Quran itu adalah ibadah. Dan belum meninggalkan segala sesuatu. Karena syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan padanya Al-Quran. Dia meninggalkan semuanya. Hatta madarasatul hadis. Sampai belum meninggalkan mengajarkan hadis. Ini Imam Malik rahimahullahu ta'ala. وهذا سفيان الثوري الإمام المحدث كان إذا دخل عليه رمضان ترك كل مشاغل الدنيا، ترك كل مشاغل الدنيا
وأقبل على قراءة القرآن. Ini juga contoh berikutnya, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Al-Muhaddits, seorang imam ahli hadis. Kalau datang bulan Ramadan, maka belum meninggalkan seluruh kesibukan dunia. Belum meninggalkan seluruh kesibukan dunianya dan hanya membaca Al-Quran. Hanya membaca Al-Quran. وكذا الإمام البخاري صاحب الصحيح المعروف المشهور كان رحمه الله يجلس بعد صلاة القيام، يجلس في مصلى بعد أن يتم صلاة القيام، يجلس ليختم القرآن كل 3 ليال، يختم القرآن في 3 ليال رحمه الله ورحم جميع علمائنا. Demikian pula kata beliau contoh dari orang-orang terdahulu, Imam Al-Bukhari, pemilik Sahih yang dikenal, Sahih Bukhari. Beliau duduk setelah sholat malam. Setelah sholat malam beliau masih duduk, yaitu di musholanya, di tempat sholat. Dan beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 malam. Setiap 3 malam. Ini dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. وكان الإمام الزهري من المحدثين الكبار، حتى إنه كان يقال عنه أمير المؤمنين في الحديث. الإمام الزهري كان إذا دخل عليه رمضان يترك قراءة الحديث، وقراءة الحديث منزلة عظيمة، إلا أنه ترك لذلك لما هو أفضل منه في هذا الشهر. فالعبادات تتفاوت في مواضع وفي مواطن، يفضل ذا عن ذا، وأحيانا يكون العكس، ففي كل مقام يختلف الأمر. ففي هذا الشهر الذي هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كانوا يفضلون قراءة القرآن. فكان الإمام الزهري رحمه الله إذا دخل عليه رمضان يترك قراءة الحديث، مجالس الحديث كانت تأخذ وقتا، ومجالسة أهل العلم، يترك مجالسة أهل العلم. لماذا يترك هذا الخير العظيم؟ يتركه ليقبل على تلاوة القرآن من المصحف. Kemudian kata beliau, contoh berikutnya adalah Al-Imam Az-Zuhri, imamnya ahli hadis, sampai dikatakan gelar beliau adalah Amirul Mu'minin fil hadis. Beliau pemimpin dalam ilmu hadis. Beliau rahimahullah apabila masuk kepada beliau Ramadan, beliau meninggalkan membaca hadis. Padahal membaca hadis, kata Syekh, itu sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang sangat besar nilainya. Akan tetapi belum meninggalkan karena ada yang lebih utama. Karena ibadah itu bertingkat-tingkat keutamaannya, sesuai dengan waktu atau tempatnya. Ini beliau kalau datang Ramadan belum meninggalkan membaca hadis. Dan belum meninggalkan duduk bersama ahli ilmu. Belum meninggalkan duduk bersama ahli ilmu. Kenapa? Dan untuk apa itu semua dilakukan? Untuk fokus membaca Al-Quran dari mushaf. Untuk fokus membaca Al-Quran dari mushaf. Ini yang beliau nukil. ومن العبادات الجليلة والأحوال العظيمة التي كان عليها سلفنا الصالح في هذا الشهر المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا، نسأل الله أن يبلغنا هذا الشهر العظيم، قيام الليل في رمضان، فهو دأب الصالحين، سير الصالحين على هذه العبادة العظيمة، كما جاء
الحديث دأب الصالحين. وصفة المحبين، صفة المحبين لله عز وجل أنهم يكثرون من قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أثنى عليهم رب العالمين في كتابه الكريم بقوله سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Dan kata beliau berikutnya, di antara keadaan orang terdahulu dan ibadah mereka adalah qiyamul lail fi Ramadan. Salat malam di bulan Ramadan. Ini kata beliau adalah da'bus solihin. Ini memang sudah menjadi jalannya orang-orang soleh. Kebiasaan mereka. Dan ini adalah sifatul muhibbin, sifatnya orang-orang yang dicintai. Mereka selalu menghidupkan malam. Mereka sedikit tidur di malam hari. Mereka sedikit tidur di malam hari. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, da'bus solihin. Ini kebiasaannya orang soleh. Ini kebiasaan orang soleh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji mereka, menyanjung mereka di dalam kitabnya dengan firman-Nya, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyam. Mereka adalah orang-orang yang selalu melalui hari malamnya. Mereka melewati malamnya dalam keadaan sujud dan berdiri li rabbihim, untuk Rabb mereka. وانظر إلى هذه الأمثلة العظيمة التي تبين كيف كان حال سلفنا الصالح مع هذه العبادة الجليلة قيام الليل، كيف كان حالهم مع هذه العبادة في شهر رمضان المبارك. روى الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه قال: سمعت أبي يقول عبد الله: سمعت الصديق يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام فيستعجل أحدنا الخدم بالطعام مخافة الفجر. كانوا إذا انتهوا من صلاة القيام استعجلوا الخدم، عجلوا، يأمرونهم بالتعجيل للطعام. لماذا؟ مخافة أن يطلع عليهم الصبح. معنى ذلك أن صلاتهم وقيامهم كانت تأخذ سائر الليل، أن قيامهم في شهر رمضان كان يأخذ سائر الليل، حتى إنهم كادوا أن يفوتهم السحور، لأنهم كانوا يختمون الصلاة قريب الفجر. Perhatikanlah kepada contoh-contoh ini. Bagaimana keadaan para salaf. Keadaan orang-orang terdahulu di bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Dari Abdullah ibn Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahasanya beliau berkata, sami'tu abi yaqul, saya mendengar bapakku berkata, yaitu As-Siddiq. Bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kunna nansarif fi Ramadan minal qiyam fayasta'jilu ahaduna al-qadam bit-ta'am makhafat al-fajr. Kami selesai dari salat di bulan Ramadan, maka salah seorang dari kami memerintahkan pelayan untuk segera menyiapkan makanan karena takut masuk waktu subuh. Artinya kata Syekh, berarti mereka hidupkan seluruh malamnya.
sampai sebelum fajar. Mereka hidupkan seluruh malamnya. Hampir mereka tidak makan sahur. Sehingga mereka ketika selesai dari situ langsung dia perintahkan pelayannya untuk segera menyiapkan makanan. Dikhawatirkan fajar akan terbit. وهذا نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما يقول نافع: سمعت ابن أبي مليكة يقول: كنت أقوم بالناس، أي كنت إماما للناس في صلاة التراويح، كنت أقوم بالناس في شهر رمضان فأقرأ في الركعة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض ونحوها. إذا كان يقرأ في الركعة الواحدة 6 أوجه أو نحو ذلك، كان يقرأ في الركعة الواحدة 6 أوجه من القرآن الكريم. قال: كنت أقوم بالناس في شهر رمضان فأقرأ في الركعة: الحمد لله فاطر ونحوها، وما يبلغني أن أحدا يستثقل ذلك. يقول: ولا يبلغه أن أحدا من المصلين يستثقل هذا القدر من القرآن لإقبالهم على هذه العبادة العظيمة في هذا الشهر العظيم. Ini kata beliau Nafi', mantan budaknya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, saya mendengar Ibn Abi Mulaikah berkata, kuntu aqumu bin nas fi syahr Ramadan. Saya menjadi imamnya orang di bulan Ramadan. Menjadi imamnya manusia di bulan Ramadan. Maka saya membaca dalam 1 rakaat. Saya membaca di dalam 1 rakaat. Ini bukan di zaman sahabat, setelahnya. Saya membaca dalam 1 rakaat, Alhamdulillahi Fatir. Itu surah Fatir. Surah Fatir itu 6 halaman. 6 halaman. Kata Syekh, dia baca dalam 1 rakaat 6 halaman. Dan yang semisalnya, surah Fatir dan yang semisalnya. Dan tidak ada seorang pun yang merasa berat dari hal itu. Tidak ada sampai kepada saya bahwa ada dari mereka mengatakan ini panjang, ini berat. Padahal 6 halaman dalam 1 rakaat. Ini kenapa? Karena semangatnya mereka untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. وقال يزيد ابن خصفة عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه، والسائب بن يزيد من آخر صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم موتا، فآخر من مات في المدينة هو السائب ابن يزيد الكلبي رضي الله عنه. قال: كانوا، أي الصحابة، كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في شهر رمضان 20 ركعة، 20 ركعة، وكانوا يقرؤون بال200، كانوا يقرؤون بال200، يعني ما يزيد أو حول الجزئين وزيادة. Kata beliau berikutnya adalah berkata Yazid Ibn Khasfah, Sa'ib Ibn Yazid. Ini beliau adalah, kata beliau, termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal di Madinah. Termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal di Madinah.
Beliau menukil radhiyallahu taala anhu. Kanu adalah mereka, yaitu para sahabat. Mereka berdiri sholat malam di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Di bulan Ramadan 20 rakaat. Mereka berdiri sholat malam di bulan Ramadan 20 rakaat. Dan mereka membaca dalam satu rakaat 200 ayat. Mereka membaca dalam satu rakaat 200 ayat. Artinya kata beliau sekitar 2 juz. Antum bisa kalikan menjadi 20. Karena mereka sholat di masanya Umar 20 rakaat. Dalam satu rakaat 200 ayat. Ini semangatnya mereka. بعد سماعك لهذه الأمثلة العظيمة من سلفنا الصالح وقيام الليل صلاة التراويح ولك أن تنظر إلى حال بعض أهل زماننا وهم كثير أولئك الذين يتسابقون في الخروج من المسجد ويخففون التراويح حتى إنهم لا يقيمون ركوعها ولا سجودها. بعضهم إذا صلى من شدة عجلته في الصلاة لا يكاد يقيم السجود ولا الركوع. فأين خصوصية هذا الشهر الذي من خصائصه صلاة التراويح أن تصلى بجماعة من المسلمين. Setelah antum mendengar ini, keadaan salaf di bulan Ramadan bagaimana mereka sholat. Coba perhatikan orang-orang kita di zaman ini. Mereka berlomba-lomba untuk keluar dari masjid. Mereka berlomba-lomba untuk keluar dari masjid. Mereka meringankan sholat tarawihnya. Sampai dikatakan mereka tidak menegakkan ruku dan sujudnya. Karena ingin cepat. Maka mana kekhususan bulan ini? Mana kekhususan bulan Ramadan dengan sholat tarawih secara berjamaah? Ini yang belum sebutkan. ومن العبادات العظيمة والأحوال الجليلة التي كان عليها سلفنا الصالح كانوا يكثرون منها في هذا الشهر العظيم الإنفاق والبذل في رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس في سائر العام. هو أجود الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أجود ما يكون في رمضان. كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أي الصدقة أفضل، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ فقال صدقة في رمضان. Kemudian kata beliau berikutnya, yang ketiga, dari ibadahnya salaf. Dan keadaannya mereka di bulan Ramadan, mereka adalah orang yang bersemangat untuk berinfak. Dan memberi pada bulan Ramadan. Adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Rasul kita adalah manusia yang paling baik, manusia yang paling dermawan. Tapi beliau di Ramadan lebih dermawan lagi. Lebih dermawan lagi. Beliau adalah orang yang paling dermawan untuk melakukan kebaikan. Lebih daripada angin yang menghembus. Ini Rasul kita Muhammad SAW. Beliau telah bersabda ketika beliau ditanya sedekah yang manakah yang paling utama? Beliau berkata, sedekatun fi Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Bersedekah di bulan Ramadan. ولما علم سلفنا الصالح فضل ذلك
فضل الصدقة في هذا الشهر العظيم، لما علموا ذلك أقبلوا عليه بنفوس راضية. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما وروي عنه أنه كان لا يفطر في رمضان إلا مع المساكين، لا يفطر في رمضان إلا ومعه مسكين من المسلمين، ويحافظ على ذلك باستمرار، فإذا منعهم أهله عنه لم يتعش تلك الليلة. كان حريصا على أن يفطر معه في كل يوم مسكين من المسلمين. Tatkala para salaf, orang-orang yang terdahulu yang mendahului kita, mengetahui keutamaan ini, yaitu keutamaan bersedekah di bulan Ramadan, maka mereka menghadapkan diri mereka dengan penuh kesenangan, penuh keridhaan. Contoh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, diriwayatkan bahwasanya beliau tidak pernah berbuka di bulan Ramadan, tidak pernah berbuka puasa di bulan Ramadan, kecuali pasti bersamanya ada orang miskin. Kecuali beliau berbuka bersama orang miskin. Dan beliau menjaga hal tersebut terus menerus. Sampai dikatakan kalau keluarganya melarangnya, maka beliau tidak makan di malam hari itu. Maka beliau tidak makan di malam hari itu. Ini keadaan salaf. وهذا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول حضر رمضان ونحن في أهل الصفة. الصفة ناحية في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأوي إليها فقراء المسلمين من لم يكن لهم مأوى إلا المسجد، كانوا يجتمعون في مكان من المسجد يظلون فيه ويبقون فيه رضي الله عنهم. وكان واثلة رضي الله عنه من أهل الصفة، فلما حضر رمضان صاموا، فكنا إذا أفطرنا أتى كل رجل منا رجلا من أهل السعة فأخذه فانطلق به فعشى. يأتي الصحابة غنيهم يأخذ فقيرهم فيتعشى معه في تلك الليلة. Ini kata beliau Wasilah Ibn al-Asqa radhiyallahu ta'ala anhu, belum menceritakan keadaannya di bulan Ramadan bersama para sahabat. Datang Ramadan dan kami termasuk ahli suffah. Yaitu as-suffah itu satu sisi dari masjid. Dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal di situ orang-orang fakirnya kaum muslimin dari para sahabat. Beliau termasuk dari ahli suffah. Kalau datang Ramadan, kami juga berpuasa. Maka kami kalau datang waktu berbuka, setiap laki-laki dari kami, setiap orang dari kami akan didatangi oleh orang kaya dari para sahabat. Dan mengajaknya pergi bersamanya ke rumahnya. Dan makan malam bersama. Ini kita dapatkan sampai sekarang di sana. Semua mereka merebut kita. Begitulah keadaan dulu salaf. Mereka mengambil setiap sahabat yang tidak punya, orang kaya mereka mengambil orang miskinnya. Orang kaya mereka mengambil orang miskinnya. وهذا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله، يأتي إليه سائل يسأله فيدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطره، لم يكن لديه إلا هذان الرغيفان، ومع ذلك لما سأله السائل أعطاه ما يملك ثم يطوي أن يظل ليله بلا طعام رحمه الله.
فإذا أصبح صام رحمه الله، كما ورد ذلك أيضا عن داود الطائي ومالك ابن دينار رحمهم الله، كانا يؤثران بفطورهما وهما صائمان. Ini adalah Imam Ahmad, contoh lain. Imam ahli sunnah. Kalau ada peminta-minta yang datang kepada beliau, maka beliau akan memberikan kepadanya 2 potong rotinya. Padahal beliau tidak punya sesuatu yang lain selain itu. Dia berikan kepadanya. Yang tadinya dia siapkan untuk berbuka. Dia siapkan untuk dirinya untuk berbuka puasa. Dan bersamaan dengan itu dia berikan orang tadi. Sehingga dia bermalam tanpa makan. Bermalam tanpa makan. Masuk waktu subuh. Dia lanjutkan puasanya. Sebagaimana ini juga datang. Bahwasanya Daud at-Ta'i, Malik ibn Dinar. 2 orang ini. Dia lebih mengutamakan orang lain terhadap buka puasanya. Daripada mereka sendiri. Padahal keduanya berpuasa. وكان الإمام الشافعي الفقيه المعروف يقول: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولحاجة الناس في شهر رمضان إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. Contoh berikutnya adalah Imam Syafi'i rahimahullah, ahli fikih yang terkenal. Beliau berkata, saya lebih senang untuk seseorang dia menambah kebaikan kedermawanannya di bulan Ramadan. Dia menambah kebaikannya di bulan Ramadan. Tentunya dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Dalam rangka mencontoh Rasulullah. Beliau orang paling baik di bulan Ramadan. Dan juga karena orang-orang butuh di bulan Ramadan untuk maslahat mereka. Karena kebanyakan orang di bulan Ramadan mereka sibuk untuk puasa. Mereka sibuk untuk sholat daripada bekerja. Oleh karena itu beliau senang kalau ada orang yang menambah kebaikannya di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. ومن العبادات العظيمة والأحوال الجليلة التي كان عليها سلفنا الصالح استغلالهم العشر الأخيرة من شهر رمضان والحرص على سنة الاعتكاف في رمضان، فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها أشد الحرص، فكان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. Kemudian berikutnya di antara keadaan salaf, ibadah mereka, kebaikan mereka di bulan Ramadan adalah mereka yang keempat sangat memanfaatkan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Mereka sangat perhatian dan sangat semangat untuk menghidupkan sunnah itikaf di bulan Ramadan. Sebagaimana itu juga Nabi SAW bersemangat untuk melakukannya. Nabi SAW orang yang sangat bersemangat untuk melakukan itikaf. Adalah beliau beritikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Ini keadaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعن عائشة
رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله. إقبال عظيم في العشر الأواخر من رمضان لفضلها وجليل مكانتها. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha kata beliau, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka Nabi menghidupkan malamnya, belum mengencangkan sarungnya, dan belum membangunkan keluarganya. Ini iqbal azim. Ini adalah kalau kita melihat sesuatu yang sangat menakjubkan dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. وكان من عادة السلف في هذا الشهر العظيم أيضا ترك الهزل في رمضان وحفظ الجوارح عن كل ما يشين. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إذا كنت صائما فلا تجهل ولا تساب أحدا وإن جهل عليك فقل إني صائم. Dan juga termasuk kebiasaan salaf di bulan Ramadan, mereka meninggalkan bermain-main. Di Ramadan, mereka menjaga anggota badannya dari seluruh yang membuatnya rusak. Adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, jika kamu sedang berpuasa, jangan kamu berbuat bodoh. Jangan kamu berbuat bodoh. Dan jangan kamu mencela seorang pun. Apabila kamu dilakukan hal yang jahil kepadamu, katakan, saya sedang berpuasa. Katakan, saya sedang berpuasa. وكان سلفنا الصالح حريصين على استثمار أوقاتهم واغتنام ساعات ليلهم ونهارهم حتى كان أحدهم أشح على وقته من صاحب المال. حريص على وقته أشد من حرص صاحب المال على ماله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. Adalah para pendahulu kita. Mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk menggunakan waktu mereka, memanfaatkan waktu mereka, dan memanfaatkan malam dan siang mereka. Sampai salah seorang dari mereka itu sangat pelit terhadap waktunya. Lebih pelit daripada orang yang punya harta terhadap hartanya. Mereka lebih pelit terhadap waktunya dalam menghitung waktunya daripada orang yang punya harta terhadap hartanya. Lihat contohnya berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ma nadimtu ala syai'in." Saya tidak pernah menyesali sesuatu daripada hari yang matahari di situ terbenam, kurang ajalku, tapi tidak bertambah amalanku. Saya tidak pernah menyesali sesuatu daripada bertambahnya hari, kurang ajalku, tapi amalan saya tidak bertambah. Ini yang dia sesalkan. Ini Abdullah
Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. ألا ولنجاهد أنفسنا فإن من جاهد نفسه لله هداه الله السبيل ووفقه لمرضاته. قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Maka ketahuilah, hendaklah setiap dari kita, kata beliau, untuk bersungguh-sungguh, berusaha, karena hanya orang yang bersungguh-sungguhlah yang akan mendapatkan petunjuk untuk melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana fa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan memberikan hidayah dia di jalan-jalan kami, dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا بمنه وكرمه شهر رمضان، فإن بلغنا سبحانه وتعالى فلنصم صيام مودع، ولنصلي صلاة مودع، ولنقم قيام مودع، ولنتب إلى الله توبة مودع، ولنبذل كل خير بذل مودع. Dan kita memohon kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Dan kalau kita sudah sampai di bulan Ramadan dengan keutamaan dan kemuliaan dari Allah, hendaklah setiap dari kita berpuasa seperti puasanya orang berpisah. Puasa perpisahan. Kalau kita telah sampai di bulan Ramadan, hendaklah kita melakukan solat dengan solat perpisahan. Kalau kita sudah sampai di bulan Ramadan, hendaklah kita berdiri di bulan Ramadan dengan berdiri perpisahan. Dan kalau kita sudah sampai di bulan Ramadan, hendaklah kita bertobat kepada Allah dengan tobat perpisahan. Hendaklah semua kita mengerahkan seluruh kebaikan yang bisa kita lakukan, melakukan seluruh kebaikan yang bisa kita lakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang berpisahan, yang melakukan perpisahan. ولنعلم أن لله عز وجل في هذا الشهر عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، فلنسأل الله عز وجل أن نكون منهم. Dan hendaklah kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala di bulan ini memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap malam. Kita memohon kepada Allah semoga kita masuk di dalamnya. فالصبر الصبر والمرابطة المرابطة والمجاهدة المجاهدة، فكلها أيام يسيرة معدودة ويرحل عنا. Maka wajib bagi kita semua untuk selalu bersabar, untuk selalu terjaga, untuk selalu bersungguh-sungguh. Semuanya hanya hari-hari yang sebentar. Dihitung. Dia pasti akan hilang dari kita. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبلغنا شهر رمضان المبارك، وأن يصلح نياتنا وأعمالنا، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يرزقنا الاقتداء بسلفنا الصالح، ونسأله سبحانه أن يكتبنا أجمعين من المرحومين في هذا الشهر العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
Kemudian beliau tutup dengan doa. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kita ke bulan Ramadan, memperbaiki keadaan kita dan membuat kita di dalamnya termasuk orang-orang yang beramal dan bersalawat kepada Nabi, dan beliau tutup majelis kita di malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.